daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai', sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan ke atas setiap perkara. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlatah, apabila hendak membunuh maka perelokkan, berlaku ihsanlah dalam pembunuhan tersebut. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhatah, kalau seandainya nak mahu menyembelih maka perelokkan penyembelihan tersebut. Allahumma salli ala Muhammad, berlaku ihsanlah dalam penyembelihan tersebut. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu, yaitu dengan menajamkan pisaunya dan menyenangkan keadaan binatang sembelihannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, siapa yang meriwayatkan hadis ini? Manusia yang sangat hebat. Sahabat-sahabat Nabi SAW ni tuan-tuan, dia pun ni orang macam kita. Orang macam kita. Dia pun Allahumma salli alaihi wasallam cuma dipilih oleh Allah duduk di zaman Nabi SAW, pernah berjumpa, belajar direct dengan Nabi SAW. Tapi ada di kalangan mereka yang dulu sembah agama lain sebelum masuk Islam. Ada di kalangan mereka yang bunuh anak perempuan sendiri. Anak perempuan. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, buat kemaksiatan yang sangat besar. Tapi bila masuk Islam jadi seorang yang sangat baik. Ini motivasi kat kita. Kita ni nak kata jahat ambil terang tu tak lah. Nakal-nakal sikit-sikit tu ada lah. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Kan? Dulu ni kira kampung dua-dua ni pot lah. Dulu lah. Ni salli ala Muhammad. Nakal-nakal kita lagu tu lah. Nah, salli ala Muhammad tuan-tuan. Sungai Pinang pot lah. Nah, salli ala Muhammad. Nakal-nakal kita sikit-sikit. Tapi taklah sampai pergi sembah berhala ke. Daripada agama lain masuk Islam, tak sampai tahap tu, nakal-nakal sikit-sikit je. Tapi bila Allah bagi hidayah, dia bersungguh-sungguh nak pada Islam tu, sungguh-sungguh macam para sahabat Nabi SAW, bersungguh-sungguh. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimat, kita duk belajar main masjid ni umur 40 dah. Duk belajar main masjid ni umur 50 dah. Ni anak-anak yang kecil-kecil, muda-muda ni, Allah butuh depa. Kita zaman-zaman depa ni tuan-tuan sekalian, raplah jingga. Ni salih alaihi wasallam raplah zaman tu tuan-tuan, salih alaihi wasallam mai umur 18-20 round island anak hantu zaman tu, exhaust warna merah kat ujung dululah tuan-tuan, salih alaihi wasallam perangai dulu. Mana nak main masjid, tak ada lah tuan-tuan. Keluar pukul 12 malam, pagi esok dekat subuh, orang nak sembahyang subuh kita baru sampai rumah. Dulu masjid apa, kuliah apa, tak ada tuan-tuan. Salih alaihi wasallam Muhammad. Mai umur 40 Allah bagi hidayah sikit, main masjid. Tuan-tuan boleh bayang, kita punya nak kecap 30 tahun, 40 tahun kita langsung tak buat ibadat tuan. 30-40 tahun sebelum kita duk mula main masjid ni, sembahyang pun tunggang langgang, sembahyang sunat tak ada cerita lah tuan-tuan. Tahajud lah Allah lagi jauh lah, puasa sunat apa tak ada, sedekah apa pun tak ada, sembahyang fardu, puasa yang wajib tu pun tunggang langgang tuan. Kita dulu mai umur 40 kena jadi macam para sahabat ni. Kena jadi macam para sahabat ni. Apa dia? Bila Allah bagi hidayah tu, dia pegang tu elok-elok. Pegang tu ke mana? Tak mau dah, aku tak mau dah duk lara-lara, tak mau dah duk main-main, tak mau dah. Bab-bab main sunat aku nak jaga sungguh. Pasal apa? Kalau boleh nak patah balik depa tuan-tuan sekalian, anak-anak kita yang duduk dekat tahfiz, umur 11 tahun tuan-tuan, qiyamul lail tiap-tiap malam tak pernah tinggal. Anak-anak kita duduk tahfiz tuan-tuan, baca Quran daripada pukul 4.30 pagi, ulik Quran sampai 10.30 malam. Entah berapa ribu ayat dia duduk ulang tiap-tiap hari. Satu ayat 10 kali ganda tuan-tuan. Sunat qabliyah ba'diyah ni tuan-tuan macam wajib kat depa. Siapa tak semayang qabliyah kena rotan. Tuan-tuan boleh bayang tak? Umur berapa? 11-12 tahun. Kalaulah 2 rakaat sebelum sembahyang subuh yang khairun minad dunya wa ma fiha tu, dia umur 11 tahun, dia duk ralik buat dah. Dunia dan segala isi Allah bagi kat dia. Tiap-tiap hari, umur 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Kita umur 40 baru duk belajar buat 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. 30 tahun kita buang lagu tu je. Buang tu, nak patah balik tak boleh.
Tuan-tuan nak buat 2 kali ganda, tak ada lah. Hari ni nak buat 2 kali lah semayang, nak buat ni, nak tumpang, nak buat 2 kali semayang qabla subuh tu, pasal nak buat balik yang tinggal-tinggal dulu. Tak ada lah tuan-tuan. Yang buat hari tu adalah untuk hari tu. Melainkan tuan-tuan duk lazim buat, kemudian tuan-tuan tertinggal, tuan-tuan qadha. Tu boleh. Nak faham tuan-tuan ni? Nak cerita, bagi semangat sikit. Sebab kita ni tuan-tuan sekalian, tinggal banyak dah. Tinggal banyak. Buang-buang balok tu sikit tuan. Buang-buang balok tu sikit. Kena bangkit juga semayang sunat. Pagi-pagi kena buka juga Quran baca. Pasal kita dah tinggal banyak dah. Tuan-tuan ambil pengajaran sahabat-sahabat Nabi. Masuk Islam, bukan semua yang masuk Islam muda-muda. Ada yang masuk Islam 60, ada masuk Islam 70. Yang muda-muda pun adalah, tapi tak ramai sangat. Sekalian Allah Sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar umur dia lebih kurang 13 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Waktu Nabi SAW dapat wahyu, umur dia 40. Sayyidina Umar baru umur dia apa? 33 lebih kurang kan. Sallallahu alaihi lebih kurang begitu lah. Dia muda sikit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Maksudnya bila dia masuk Islam dia 30 lebih dah, kat 40 dah. 30 lebih dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar sebaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam 40. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikian juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun dah lewat usia dah. Tapi masuk Islam pula sungguh-sungguh. Antaranya Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Nama dia Shaddad bin Aus bin Thabit bin Munzir Al-Khadraji radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Ghulabi kata apa? Dia di kalangan orang zuhud yang duduk pada zaman Nabi SAW. Orang zuhud. Ada 3 orang yang sangat terkenal dengan zuhud bermula pada zaman Nabi SAW. Yang pertama Abu Darda radhiyallahu anhu. Ini memang zuhud lah Abu Darda ni. Tak mau apa, kosong rumah dia tak ada apa. Walaupun dia jadi governor, kosong rumah tak ada apa. Dia kata, aku hantar barang-barang perabot siap-siap pergi dekat rumah tengah duk buat. Nanti bila siap rumah tu aku nak berjalan pergi lagu tu, ya tak mau dulu. Maksud dia buat siap-siap, dia hantar pergi akhirat siap-siap supaya tak banyak soalan. Pertama Abu Darda. Yang kedua Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nama dia Umair bin Sa'ad. Yang ketiga Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Shaddad bin Aus ni nama Allahumma salli ala tuan-tuan, dia dalam keadaan zuhud tak ada apa ni, dia pernah jadi governor. Pernah jadi governor di wilayah Hims. Hims ni di mana? Di Syria lah ni lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dia merantau pergi Palestin. Selepas dia jadi governor, dia merantau pergi Palestin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan setelah Sayyidina Osman radhiyallahu anhu terbunuh, dia tinggalkan jawatan dia sebagai governor dan dia tumpu untuk ibadat semata-mata.